Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dihormati lagi dikasih sekalian, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Khamis yang mulia ini kita masih lagi diberi kelapangan dan kesempatan dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Tidak lain tidak bukan kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala memberi keredaan kepada kita sebaik-baiknya. Dan juga kita mengharap Allah Ta'ala menerima segala amal yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya juga. Mudah-mudahan kita memperolehi ganjaran dan balasan yang terbaik. Pada pagi ini kita sambung lagi pengajian menggunakan kitab hadis 40, yaitu hadis yang ke-15. Al-hadithul khamisa asyara, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-15 ini datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Kata Abu Hurairah, pernah satu ketika Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri, sesiapa di kalangan kamu yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia bercakap cakapan yang elok-elok, cakapan yang baik-baik sahaja. Aul yasmut, ataupun dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan Nabi juga menyambung cakapan dengan mengatakan sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kali yang ketiga Nabi kata sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sudah tentu tuan-tuan sidang penonton yang dihormati sekalian, apa-apa yang diperkatakan oleh baginda Nabi 3 perkara, iaitu sekiranya dia betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia selalu bercakap cakapan yang elok-elok ataupun dia diam saja. Hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya dan hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ini perkara yang very important, yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Selalu bercakap, selalu bertemu dengan jiran tetangga, selalu berkecimpung dengan mereka, selalu bergaul dengan mereka, dan juga selalu kita menerima kedatangan tetamu. Jadi ketiga-tiga perkara ini dia mempunyai kaitan dengan keimanan kita terhadap Allah. Nak tahu iman kita dengan Allah Ta'ala ni tahap mana? Tengok kepada 3 perkara. Yang pertama, tengok kepada cakapan. Apa benda cakapan yang dia cakap? Yang kedua, tengok kepada layanan terhadap jiran tetangga bagaimana.
Yang ketiga, tengok kepada layanan tetamu bagaimana. Oleh itu, tuan-tuan sidang penonton yang dihormati lagi dikasih sekalian, berdasarkan kepada apa yang diperkatakan oleh Imam Syafi'i berkaitan dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap cakapan yang baik-baik ataupun dia tinggal. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan hadis ini, apabila seseorang itu hendak bercakap, maka hendaklah dia berfikir terlebih dahulu implikasi daripada cakapan dia. Sebelum dia cakap, dia kena fikir dulu. Dia kena fikir elok-elok apa akibat daripada percakapan dia. Bila ternyata tidak ada sebarang bahaya, maka cakaplah. Andai kata berlaku sebaliknya, kalau aku cakap ni mungkin dia akan tersinggung, kalau aku cakap mungkin akan disalah tafsir pula cakapan, maka kata Nabi, awliyasmut, baik kamu diam. Hari ini banyak cakapan kita disalah erti oleh kebanyakan orang. Kenapa? Sebab berdasarkan kepada audien. Orang depan kita ni tahap pahaman dia tu tahap yang berbeza. Barangkali kita bercakap di hadapan orang-orang yang hebat, orang yang intelektual. Orang ni kita bercakap dia boleh faham. Andai kata ada orang kampung dalam majlis itu, orang kampung ni lah akan merosakkan cakapan kita ni. Dia akan membawa huraian yang barangkali tidak sama dengan apa yang kita kehendaki. Jadi oleh yang demikian, orang yang nak cakap ni dia tengok siapa dia, orang yang berada di hadapan dia. Jadi andai kata tak elok dia cakap, baik dia diam. Hanya yang perkara-perkara yang memberi keuntungan dunia dia dan akhirat dia saja yang ada pulangan yang memerlukan dia bercakap. Kalau tidak diajar oleh agama baik, dia diam. Oleh itu, kata Abul Qasim Al-Qushairi, seorang ulama besar, dia kata apa? Dia kata, diam yang tepat pada waktunya adalah merupakan sifat orang-orang besar. Sebab itu kalau kita tengok orang yang berpangkat, datuk-datuk, tangsri-tangsri, orang-orang yang ada brand dalam masyarakat, orang ini dia tak banyak cakap. Kita perhati dia tak akan cakap banyak. Sama juga dengan orang kaya. Dia diam, dia bercakap sepatah. Yang cakap banyak ni kita orang biasa. Kenapa? Sebab orang-orang besar ni dia lebih banyak memikirkan implikasi. Sebab dia orang besar. Ya bimbang bila dia bercakap takut disalahgunakan cakapan ini ataupun disalah faham oleh orang, menyebabkan timbul perkara-perkara yang tak sepatutnya. Apalah orang ni ego tak padan dengan pangkat dia, apalah orang ni sombong tak padan dengan kekayaan dia. Bimbang takut perkara demikian, baik dia banyak diam. Tengok sultan-sultan, raja-raja, pemimpin-pemimpin yang besar-besar, dia tak banyak cakap. Jadi ini disebutkan oleh Abul Qasim Al-Qushairi. Dia kata orang yang banyak diam tepat pada waktunya, seperti mana sifat yang ada pada orang-orang yang besar. Dan berkata pada waktunya adalah perkara yang sangat mulia. Andai kata memerlukan kita bercakap, oleh kerana waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita cakap, maka percakapan itu adalah satu kebanggaan ataupun satu kemuliaan. Allah akan memberi pahala yang paling besarnya kepada orang tersebut. Sebagai contoh, katakanlah saya ni orang yang berautoriti di dalam membuat keputusan dasar. Untuk membuat keputusan dasar, saya ada orang dalam tu. Saya terlibat sama dalam kumpulan yang ramai. Kalau saya mengambil tindakan mendiamkan diri, barangkali pembelaan kepada rakyat jelata tidak akan berlaku. Jadi saya wajib bercakap juga. Sama ada berlaku pergaduhan ataupun tidak, saya kena bercakap. Contohnya pemimpin politik lah. Pemimpin politik, wakil-wakil rakyat ni, dia kena banyak bercakap untuk membela rakyat jelata dia. Terutama ketika mana dia berhadapan dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menteri kanan, menteri-menteri. Dia kena nyatakan apa yang dialami oleh rakyat jelata dia. Dia tak boleh nak banyak diam diri. Sebab itu kita tengok setengah kampung ni, sampai lampu jalan pun masih tidak ada lagi. Kenapa?
Sebab barangkali wakil kepada rakyat itu tidak bercakap. Mustahil zaman sekarang lampu jalan tidak ada. Sebab apa? Peruntukan kerajaan begitu besar disediakan oleh pihak pemerintah untuk kebaikan rakyat jelata. Tapi ada lagi kita tengok kampung-kampung yang masih gelap. Kerana kerja orang politik ni kita tak tahu dia buat kerja apa. Jadi sebab itu orang politik nak dilantikkan dia sebagai pemimpin, dia kena cari orang yang bijak. Orang yang bijak bercakap-cakap, orang yang idea bernas, baru dia boleh menjadi wakil kepada rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar supaya seorang yang beriman selalu mengawasi perkataan dan hendaklah dia membiasakan diri dia dengan diam. Mana membiasakan diri dengan diam ni sebagai satu perkara yang utama dalam kehidupan. Kenapa? Sebab orang yang banyak diam, sekali dia bercakap, orang akan dengar cakapan dia. Tapi kalau dia selalu bercakap, selalu saja bercakap, akhir sekali orang ramai tak boleh nak pegang apa dia nak cakap. Kenapa? Tak boleh nak beza yang mana satu arahan, yang mana satu suruhan, yang mana satu maklumat. Tak tahu. Jadi apabila tak tahu, akhir sekali orang tak buat apa-apa pun yang diarahkan oleh dia. Baik, dia kata kalau diam itu ada faedah, maka hendaklah membiasakan diri dia dengan diam. Tetapi kalau diam itu bukan pada tempatnya, sepatutnya dia kena bercakap, tak boleh dia diam, maka sudah tentu jika dia diam itu adalah dilarang dan dicela. Diam seperti ini adalah diam daripada mengatakan hak dan menegur sesuatu yang salah. Contoh, dia tengok kemungkaran berlaku. Kemungkaran berlaku di hadapan dia. Jadi apabila berlaku kemungkaran di hadapan dia, dia tak tegur, dia diam gitu je. Dia kata tak apalah, sebab benda ni bukan anak aku pun berlaku kepada anak orang lain. Jadi dengan tindakan kita tidak menegur, satu ketika nanti kalau hari ini berlaku kepada anak orang lain, satu ketika nanti dia akan berlaku kepada anakmu. Ingat baik-baik. Sebab fahaman yang ada pada kamu tak sama dengan fahaman yang ada pada anak kamu. Sebagai contoh, kita tengok sekarang lah. Kita tengok sekarang ada anak muda kita suka sangat bawa boyfriend, pergi keluar merata tempat. Bila kita tengok orang ni bercium di taman bunga contohnya, selalu kita buat operasi di Tasik Titi Wangsa. Jadi kat sana kan bercampur ramai. Jadi ada orang yang bawa kekasih kat sana duduk memadu asmara atau bakul-bakul semim sambil memerhati kepada air tasik. Jadi pada waktu ni ada antara mereka yang sedang meraba dan sebagainya. Andai kata kita terlihat kemungkaran yang dilakukan oleh kita, kita kena tegur walaupun bukan anak dia. Kadang-kadang kita menjadikan alasan ni bukan kerjaku, ni kerja jabatan agama. Jabatan agama ni dia ada bahagian dia. Bahagian yang mencegah perkara itu adalah bahagian penguasa. Bahagian penguasa ni berapa orang jaga kaki tangan dia? Kaki tangan dia tak ramai, lebih kurang 60 orang nak jaga wilayah yang jutaan-jutaan ni. Mana mungkin dia mampu? Jadi kesimpulannya, untuk mencegah perkara itu bukan tanggungjawab penguasa saja, adalah tanggungjawab kita bersama. Kita kena tegur dia, dek, tak elok adik dek buat macam ni. Ni hubungan belum lagi terjalin, tidak mempunyai apa-apa hubungan, jangan buat macam ni. Nanti satu ketika nanti anak adik pula akan mengulangi perkara yang sama. Jadi susah kita nak tegur begitu? Tak susah. Tapi kenapa tak tegur? Jawapan dia, kita beralasan dia bukan anak aku, dia bukan anakmu. Sekarang anakmu kecil, besok bila anakmu besar, anakmu akan ulangi seperti mana yang dilakukan oleh orang yang kamu lihat. Kenapa terjadi demikian? Sengaja Allah Ta'ala ulang balik kejahatan ini berlaku pada kamu sebagai satu hukuman di atas kecuaian kamu daripada mencegah kemungkaran. Sebab itulah Nabi menyebut dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran berlaku di hadapan mata dia, maka hendaklah dia tegur dengan tangannya. Mana cegah? Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu nak cegah dengan tangan, kata Nabi, maka kamu cegahlah dengan lidah. Lidah maksudnya kita memberi nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu nak cegah dengan lidah, maka hendaklah kamu cegah dalam hati.
Tetapi kata Nabi, mencegah dalam arti maksudnya menyatakan kebencian terhadap maksiat yang dilakukan oleh orang yang kita nampak itu. Kata Nabi, mencegah dalam hati ini, wahada adhaful iman. Ini adalah iman yang paling dhaif sekali. Takkanlah di tahap kita sekarang masih lagi lemah iman kita. Sebab orang yang kita tegur, tak ada pun dia mengenakan tindakan kepada kita. Bahkan barangkali dia akan dengar orang kita ni dia malu. Kadang-kadang dia hormat. Tetapi oleh kerana pada waktu itu kita dibisikkan oleh syaitan. Jangan pedulikan dia. Dia tidak mempunyai sebarang hubungan dengan kamu. Lantak dia lah nak buat apa-apa. Ini selalu yang kita terima bisikan dalam syaitan ini menyebabkan kita tidak berbuat apa-apa. Ingat di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya kita satu persatu. Jadi pada waktu itu kita nak jawab boleh kita boleh. Kalau dalam dunia ni pun kita tanya pun tak boleh nak jawab. Akhirat nanti lagi-lagilah tak boleh nak jawab. Dan berkenaan dengan perkara berkata-kata ataupun diam ini, Nabi SAW menegaskan di dalam sebuah hadis yang lain. Nabi mengatakan, innaka lan tazala saliman ma sakkata. Nabi kata, kamu sentiasa sejahtera, kamu sentiasa selamat, kamu sentiasa dalam keadaan yang bahagia, ma sakkata, selama mana kamu mengawal tutur kata kamu daripada bercakap. Maksudnya, selagi mana kita menggunakan tindakan mendiamkan diri daripada bercakap benda-benda yang tidak berfaedah, daripada bercakap benda-benda yang sia-sia, maka dia lebih memberi keuntungan dan lebih memberi keselamatan kepada kita. Fa idza takallamta kutiba laka aw alaika. Nabi kata, ingat-ingat apabila kamu mula bercakap, maka kutiba laka aw alaika, Allah akan beri pahala kepada kamu jika cakapan kamu itu betul, aw alaika, Allah akan beri dosa kepada kamu jika cakapan kamu itu tidak memberi faedah. Maknanya bila kita mula bercakap, tentu dah dia ada dua perkara. Sama ada kebaikan ataupun kejahatan. Kalau kebaikan, Allah Ta'ala beri pahala. Kalau yang kita cakap itu jahat, Allah Ta'ala beri